dengan adanya this type of communication, I would believe that the nation could try to become more stronger, akan menjadi lebih hebat dari segi ekonomi dan juga infrastrukturnya. It will be such a shame if those leaders are the ones being left behind by their own people. Ketinggalan di belakang rakyatnya, negara itu sendiri tidak akan membangun dengan dan mencapai potensi optimum. Saya sebagai seorang rakyat biasa mengharapkan bahawa pemimpin adalah peneraju dan segala bidang yang saya ceburi. Lebih-lebih dalam bidang teknologi dan komunikasi. Dengan wujudnya banyak infrastruktur hubungan yang wujud pada sekarang ini, semua pemimpin di Malaysia dapat memaksimumkan ruang satu dialog yang lebih baik untuk berkomunikasi antara pemimpin dan rakyat. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya sekali lagi dalam You Wartawan anda juga wartawan. Malam ini topik kita kesinambungan daripada topik dalam melalui agenda awal ini bersama saya Suami Sulaiman pada pukul 8.30 tadi. Topik kita berkomunikasi dengan pemimpin melalui menggunakan media baru. Jadi kita ada dua tamu hebat yang sudah bersedia untuk memberi pandangan dan pendapat. Tetapi terima kasih saya ucapkan kepada saudara Zulfazli Ibrahim daripada Subang Jaya tadi yang telah menghantarkan video untuk mengutarakan bagaimana pandangan beliau terhadap internet dan juga Facebook dan juga segala media baru ini boleh digunakan oleh pemimpin untuk mendekati rakyat. Jadi saya alu-alukan pendapat dan juga pandangan anda ke berbagai platform media baru kami melalui email kami, melalui SMS kami, melalui MMS dan sebagainya. Boleh utarakan sekarang Luqman, itu dia tertera di kaca TV anda sekarang. Jadi untuk tidak berlengah masa untuk kita membincangkan bagaimana komunikasi dengan pemimpin melalui media baru ini, saya ada tamu di studio. Terima kasih Profesor Madya Dr. Baharudin Aziz, Pensyarah Kanan Fakulti Komunikasi UiTM dan juga seorang penasihat politik. Selamat datang Prof. Dan juga di talian sedang chat nampaknya, masih chat lagi di dalam site Facebook Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan juga ahli baru Majlis Tertinggi UMNO. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi. Datuk, bagaimana selama sejam daripada pukul 8.30, 9.30 tadi resolusi ataupun pendapat-pendapat yang benar yang diutarakan oleh peminat Datuk, rakyat di luar sana melalui chat 1 hour bersama Datuk melalui Facebook. Ada idea baru ke diterima sekarang? Saya fikir ada 2-3 pandangan. Ya, boleh kita kongsi bersama? Ya, walaupun belum detail tapi sangat menarik. Misalnya cadangan supaya ada cara untuk track down prestasi wakil-wakil rakyat. Ya. Supaya dapat dipastikan, dan saya rasa soalan itu bukan hanya pada wakil rakyat Barisan Nasional tapi wakil rakyat semuanya, supaya kita dapat tahu bagaimana mereka perform dan tidaklah kita hanya bergantung kepada perasaan kita saja. Ya. Kemudian itu ada juga yang mengatakan sudah sampai masanya untuk UMNO benar-benar serius mendekati orang muda dengan pendekatan baru, dan dia katalah Facebook Hour mungkin satu daripadanya, tapi dia kata should not be limited only to Facebook Hour tapi juga perkara yang lain, walaupun dia tak cadang, tapi saya fikir itu dah ada respons. Dan juga tentang bagaimana kita nak memastikan, dia kata golongan profesional perlu dilibatkan dalam proses pembangunan. Ya. Datuk, adakah cadangan-cadangan untuk memberi nafas baru bagaimana perjuangan UMNO ini tidak dilihat sebagai suatu perjuangan merebut kuasa dan juga jauh daripada politik wang? Saya lihat dalam Facebook Datuk banyak cadangan tersebut. Ya, yang politik wang tu antara yang paling banyak. Itu yang paling banyak. Pada saya itu penting. Maknanya betul sangatlah bila Datuk Najib secara terbuka mengaku je lah ada SK, ada SI, salam kosong, salam isi. Sebab rakyat dah tahu. Ya. Kena nak menafikan, dan ahli UMNO kena sedar, rakyat tahu. Dan saya tengok dalam Facebook ni banyak yang komen macam-macam. Dan mereka ada yang cadangkan, dia kata bukan lembaga disiplin yang jaga tapi biar Suruhanjaya PPR yang jaga. Dan tapi pokoknya lah saya nampak mereka memang tidak suka kepada politik wang. Itu hakikat. Okey Datuk, boleh tunggu lagi ya. Kita akan terus bersama Datuk selama setengah jam dalam You Wartawan. Mungkin boleh terus melayari bersama chatter-chatter yang lain dalam Facebook Datuk ya. Okey, Prof Madya, kita sebelum saya terus kepada Prof, mungkin memberi komen bagaimana media baru ni boleh memberi influence kepada pemimpin dan juga rakyat. Kita dengarkan dulu pandangan melalui Facebook saudara Karim. Mungkin memberi pandangan berbeza tentang bagaimana media ini boleh dilakukan.
Satu wadah yang sebaran komunikasi yang sepatutnya telah lama diguna pakai oleh pemimpin kita merupakan medium yang ringkas dan mudah dipraktik. Daripada menggunakan kaedah lama, melalui media baru ini, rakyat dapat berhubung terus dengan pemimpin tanpa melalui pihak ketiga. Kadang-kadang memakan masa yang lama untuk mendekati pemimpin itu. Luahan dan pendapat rakyat dapat maklum balas dengan segera. Bukan setakat rakyat saja yang boleh manfaatkan penggunaan media baru, contohnya seperti Facebook. Pemimpin pun saya rasa patut menggunakannya untuk mendekati rakyat. So, dengan penggunaan media baru seperti Facebook ni, pemimpin senang untuk berinteraksi dengan rakyat, juga turut merasai perkara yang sama, maksudnya apa yang dilalui oleh rakyat. Tapi penggunaan seperti ini tidak haruslah dipraktikkan sepenuhnya. Pemimpin tu masih lagi perlu untuk turun ke lokasi ataupun turun padang untuk bertemu dengan rakyat. Culture atau cara orang berkomunikasi berubah. Jadi, media baru seperti Facebook merupakan peluang besar untuk meraih sokongan jika digunakan dengan betul. Contohnya, Obama. Beliau mempunyai lebih dari 4 juta fans bagi public profile beliau dan semasa inauguration, seramai 13 juta orang menonton secara live di Facebook dan CNN. Jadi, mengapa tidak politician di Malaysia memanfaatkan peluang sebegini? Terima kasih Carmelin, terima kasih Noratika, terima kasih Nasrul Amri. Pandangan yang cukup benar melalui Facebook You Wartawan. Prof, komen tentang apa yang diutarakan Datuk Saifuddin dan juga rakan-rakan kita melalui Facebook tadi. Ya, terima kasih Nazri. Ya. Memanglah media baru ni telah memberi satu ruang dan peluang kepada pemimpin untuk berinteraksi dengan rakyat jelata lah, melalui konduit-konduit media baru ni seperti Friendster, MySpace, YouTube dan juga Facebook yang telah disebutkan tadi kan. Memang Presiden Obama, Barack Obama telah mengembelingkan konduit-konduit baru ni untuk mewar-warkan diri beliau sendiri, sehinggalah mendapat sambutan daripada 46% rakyat lah, bukan mengundi, rakyat Amerika yang mengikuti perjalanan kempen beliau tu daripada mula hinggalah akhir, di mana konduit baru ni, media baru ni telah digunakan untuk satu, mengutip derma, yang kedua ialah mobilize orang supaya pergi ke tempat ni sebab beliau ada di sana, pergi ke tempat ni sebab beliau ada di sana. Itulah kelebihan Obama dia kata pendekatan menggunakan town hall konsep tu. Di negara-negara barat ni mereka ni dah lama gunakan konsep ni, perdebatan, artikulasi dan sebagainya untuk memilih pemimpin dijadikan sebagai platform untuk berinteraksi secara serius, secara terus kepada rakyat. Tetapi di negara kita ini pun tidak dilakukan lebih daripada 50 tahun kita merdeka sebelum ini, dan bagaimana kita nak embrace pula teknologi baru ni untuk dekat kepada pemimpin dan juga rakyat. Ya, sebenarnya Nazri, pada tahun 2004 saya masih ingat kajian yang kita lakukan pilihan raya 2004, rakyat ataupun pengundi telah menyuarakan bahawa mobile TV umpamanya, web TV umpamanya akan memainkan peranan yang lebih penting di pilihan raya yang akan datang. Itu yang saya sedar bahawa fenomena ini. Ada tak siapa buy-in research yang dilakukan oleh Prof dan juga rakan-rakan di UiTM? Itu yang masalah kita ni, apabila kita buat kajian, kita buat kajian, kita pergi pemetang kertas kerja di forum dan konferensi dan sebagainya, jadi kita tidak mendokumentasikan lah. Itu salah kita. Okey, lepas ni apa juga findings, apa juga research yang dilakukan oleh Prof dan rakan-rakan mengenai media pun mesti dihebahkan kepada rakyat dan juga pemimpin. Tak kira siapa-siapa yang nak beli. Okey, kita perlu rehat sebentar. Jumpa lagi dalam wartawan. Jika ada sebarang pendapat, teruskan berinteraksi dengan kami melalui media baru. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Satu kebaikannya bila ada canggihan teknologi begini, rakyat tahu perkembangan semasa, if we read more like the internet, we go to blog and stuff like that kan, the information yang kita dapat tu lagi telus lah. So macam rakyat akan lebih mudah memilih pemimpin mereka lah. We can always try to choose based on our judgement when we know more about our leaders lah. That will help.